Kurang 20 minit berbaki dan saya terus ambil satu lagi soalan daripada rakan Facebook daripada Zaira di sini menyatakan soalan juga mungkin cabaran kepada Yadim sendiri. Sejauh manakah kekuatan Yadim dalam menyelesaikan isu yang sepatutnya diselesaikan dalam tempoh setahun ini dalam kedudukan doktor di kerusi yang dipertua Yadim. Kita lihat ada pelbagai isu liberalisasi dalam agama, kristianisasi, Syiah, pelaksanaan hudud yang sekarang ini memang tengah panas. Apa peranannya? Satu tadi tentang muzakarah. Bagaimana dengan isu-isu yang sebelum ini yang dibangkitkan? Liberalisasi dalam agama, kristianisasi, masa dalam kalimah Allah pada satu ketika? Ya, Yadim sebenarnya bukan penyelesai kepada semua masalah. Kita hanya satu organisasi yang kita cuba sedaya upaya untuk menyemarakkan kefahaman Islam yang sebenar dalam masyarakat. Dan seperti mana saya katakan tadi, kita cuba untuk bekerjasama dengan semua pihak. Dan antara program-program kita yang kita telah laksanakan sepanjang tahun ini, termasuklah antara program-program yang kita turun ke setiap daerah-daerah di seluruh Malaysia, yang kita nak memahamkan masyarakat berkenaan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana kalau akidah ini difahami dan dijiwai oleh setiap umat Islam ini, kita tidak akan berhadapan dengan masalah-masalah seperti ideologi-ideologi yang menyesatkan. Tidak kira ideologi yang asing datang kepada kita seperti liberalisme, pluralisme dan segala-galanya, ataupun pemahaman-pemahaman yang salah dari segi akidah Ahli Sunnah seperti Syiah. Sebab kalau kita memahami akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, disebutkan dalam Al-Quran bahawa akidah ini penting untuk kita pasakkan terlebih dahulu. Allah sebut wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya ini saja satu-satunya jalan yang direstui oleh Allah dan jangan kamu ikut jalan-jalan yang selain daripada jalan ini, yakni akidah yang benar, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau kita melaksanakan apa yang Allah suruh, maka kita akan selamat. Seperti mana ayat tersebut, jalan-jalan lain yang akan hanya memecah belahkan kamu. Kalau kita lihat dalam kerangka hari ini, kenapa kita berpecah belah? Kerana kita gagal nak memahami kerangka akidah yang benar. Kalau kita memahami akidah yang benar, dengan sendirinya dia akan terzahir melalui akhlak dan kepribadian kita. Seperti mana saya sebutkan tadi, kasih sayang. Kasih sayang ini bukannya boleh dibuat-buat. Kasih sayang ini adalah fitrah semula jadi manusia yang berteraskan akidah yang benar, yakni Islam. Kerana Islam itu agama yang cukup cantik. Agama yang tidak pernah menganjur kepada permusuhan. Agama yang sentiasa meletakkan nilai akhlak itu penting. Bahkan dalam suratul Hujurat, satu ayat itu memberikan satu gambaran bagaimana seorang manusia, seorang Muslim harus berinteraksi dengan manusia lain dengan cara yang penuh bijaksana, penuh hikmah, penuh berakhlak dan berkepribadian tinggi. Contoh, kita tidak boleh berprasangka dengan orang lain. Inna ba'da zanni ithmun. Sesungguhnya prasangka ini adalah dosa. Yang ini tak betul. Tetapi hari ini, nilai-nilai ini yang akhirnya menyerabuti pemikiran masyarakat Islam khususnya, yang akhirnya Islam itu tertampil secara yang tidak sihat dan tidak jernih seperti mana asasnya. Okey, doktor, seorang pemanggil di talian. Hello? 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 Hello, siapa di talian? Ya, saya Adam Arifin daripada Shah Alam. Okey, kami tak jelas di dalam ni. Hello? Hello, ya, Cik. Sebentar, Cik Adam ya. Kami sedang berusaha. Hello? Hello, ya. Okey, Cik Adam. Silakan, soalan atau cadangan? Saya ada satu cadangan. Okey. Untuk Yadim sendirilah. Saya memohon agar Yadim menjadi satu penganjur untuk satu kem 3 hari 2 malam khas untuk NGO belia dalam kerangka untuk menyebarkan dakwah. Sebabnya pada waktu sekarang ni berbagai-bagai NGO ada cara-cara yang tersendiri. Jadi mungkin Yadim boleh panggil rakan-rakan NGO Islam yang berminat untuk belajar cara-cara Yadim menyebarkan dakwah. Dengan cara ini kita akan dapat lihat bahawa kerangka dakwah itu akan menjadi lebih cemerlang lah. Itu cadangan saya. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Cik Adam. Cadangan yang berikan. Itu cadangan yang baik. Bahkan untuk pengetahuan Cik Adam, memang Yadim kita sudah menginstitusikan satu majlis, kita namakan Majlis Amal Islami Malaysia, yang menghimpunkan semua NGO-NGO Islam
Dan NGO-NGO ini tidak terbatas kepada hanya yang berlabel Islam, tetapi yang bersedia untuk melakukan program-program dakwah. Bila kata program dakwah ini jangan terlalu bersifat tradisional ataupun stereotip. Maksudnya dakwah ini dalam konteks yang pelbagai. Bahkan pertubuhan-pertubuhan belia pun kita alu-alukan untuk datang. Dan insya-Allah pada 30 hari bulan ini kita akan ada kongres NGO Islam di UKM, yang mana boleh lawati laman web, laman sesawang Yadim untuk mengetahui berkenaan ini, untuk kita membicarakan ataupun berdiskusi secara tuntas apakah pendekatan-pendekatan yang perlu kita laksanakan secara kolektif tetapi melalui pelbagai cara. Sebab kita tak boleh menggunakan satu cara saja. Sebab Nabi pun sebut khatibun nas ala qadri uqulihim. Seperti mana saya sebutkan tadi, Nabi kata kita berdakwah berasaskan pelbagai level pemikiran. Bagi orang yang terlibat dengan belia, dia ada cara dia. Bagi yang terlibat dengan rekreasi, dia ada cara dakwah dia. Bagi yang terlibat dengan persatuan pengguna Islam umpamanya, dia ada cara dia. Jadi semua perkara-perkara ini yang kita nak gemblingkan, insya-Allah kita akan adakan bahkan satu retreat juga di kalangan NGO Islam. Saya alu-alukan NGO di luar sana untuk bersama-sama dengan program-program kita, dan boleh hubungi Yadim terus untuk terlibat sama dalam Majlis Amal Islami ini, insya-Allah. Okey. Jadi saya melihat sejak transformasi penubuhan Yadim dan kini dengan transformasi di bawah kepimpinan Doktor. 2 kali Doktor telah menyebut nama UKM. Satu di mana muzakarah mengenai hudud nanti pada yang akan diadakan di Dektar UKM, dan sekali lagi kongres yang akan diadakan juga di UKM. Adakah tumpuan Yadim sini juga merentas kampus-kampus universiti-universiti, dan kenapa UKM yang dipilih? Tak, kebetulan insya-Allah kita seperti mana saya katakan tadi, tahun ini kita isytiharkan program dakwah negara yang mana tadi pun Datuk Seri Najib memberikan amanatnya, yang mana kita akan adakan daripada 28 sehingga 1 Jun, 28 Mei hingga 1 Jun, Tamasya Muamalah Islam sempena program dakwah negara, yang di sana ada 36 program yang pelbagai sifatnya, termasuklah beberapa program-program besar tadi, muzakarah hudud kebangsaan, kita bincang soal ijtima' ijtima' ulama ahli sunnah wal jamaah, kita akan ada kongres NGO Islam, dan banyak lagi. Itu semua boleh dapat daripada laman sesawang Yadim. Cuma seperti mana saya nak ambil apa yang Saudara Suhaimi sebutkan, memang antara fokus Yadim pada kali ini, kita memang nak menyemarakkan nilai-nilai kepimpinan, nilai-nilai pendakwah yang sebenar ke dalam diri masyarakat, khususnya generasi muda. Kita bermula dengan program-program di sekolah-sekolah, kita juga pergi kepada universiti-universiti. Alhamdulillah setakat ini kita sudah ada sahabat Yadim. Kita tubuhkan di semua 20 IPTA yang mendapat dukungan padu daripada Majlis TNC dan Hal Ehwal Pelajar, universiti-universiti yang kita dapat dukungan padu daripada pihak pentadbir universiti juga. Tujuan kita ialah untuk kita mengadakan program berkala untuk kita melatih mereka sebagai pendakwah, supaya akhirnya mereka juga boleh turun ke lapangan masyarakat, kerana saya melihat mahasiswa tidak boleh hanya seronok menerima ataupun menimba ilmu di dewan-dewan kuliah ataupun bilik-bilik darjah. Kerana pemimpin tidak lahir daripada bilik-bilik darjah. Pemimpin yang sejati untuk masa depan negara tidak lahir daripada dewan-dewan kuliah. Tetapi pemimpin yang sejati adalah lahir daripada keterlibatan mereka dalam masyarakat. Mereka perlu turun ke dalam masyarakat. Mereka sudah berada di Menara Gading, jadi mereka juga perlu pergi kepada sekolah-sekolah. Dekati anak-anak muda, berdakwah kepada mereka, tunjukkan akhlak yang baik. Ciri-ciri inilah yang akhirnya akan menggarapkan nilai kepimpinan negara masa depan yang mempunyai idealisme Islam yang sejati. Jadi rebranding yang dilakukan oleh Doktor, dan saya melihat kita menyentuh mengenai Yadim merentasi politik, Yadim merentasi kampus, dan bagaimana merentasi sempadan pelajar-pelajar, tumpuan diberikan kepada rakyat kita di luar negara. Kita perlu fokus. Yadim kita seperti mana saya katakan, kita tak mampu nak buat semua perkara. Sebab itu kita ada fasa demi fasanya. Fasa pertama adalah untuk kita memfokuskan kepada dalam negara terlebih dahulu. Bahkan kita juga banyak menerima jemputan-jemputan daripada luar negara. Saya berkesempatan pergi bertemu dengan pelajar-pelajar di UK dan sebagainya. Bahkan insya-Allah penghujung bulan ini pun akan ada 4 hari program di Jordan. Jadi saya kira kita akan laksanakan program kita secara berkala dan tidak terlalu agresif nak pergi kepada semua dimensi dakwah itu sendiri. Okey, jadi sekali lagi kita berhenti rehat, Doktor, dan kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Presiden Highway menyatakan politik without religion is dangerous, politik with religion is meaningful, ya, Doktor. Dan dari Hanafi Jusoh, agama dan politik tidak boleh dipisahkan. Dan saya tertarik ya dalam slot yang terakhir ini, Doktor. Take it sebagai pendakwah. Ini soalan daripada Zalfi, katanya sini. Take it sebagai pendakwah disalahgunakan untuk menyebarkan ideologi politik. Adakah suara atau aliran itu Yadim akan sekat? Tidak, kita dalam dunia hari ini kita tak boleh ada perkataan sekat. Kerana sekat itu tidak berkesan dalam dunia hari ini. Tetapi apa yang kita perlu buat ialah mendidik masyarakat. Kita perlu engage, kita perlu mendekati masyarakat supaya akhirnya bila kita bercakap soal politik itu bukan lagi politik yang berasaskan kerakusan untuk mendapatkan kuasa semata-mata. Kita nak melahirkan politikus-politikus yang berjiwa negarawan, bukan politikus-politikus yang hanya bersifat kebinatangan. Apabila saya menyatakan negarawan, dia meletakkan kepentingan negara, kepentingan agama lebih tinggi daripada segala-galanya. Kerana apabila itu asas yang kita bina, dan Islam dan agama itu menjadi asas kepada nilai perpolitikan yang luhur tadi, sebenarnya dia akan lebih jernih. Kerana nilai kasih sayang itu akan sentiasa tersemat dalam dada. Sebab dalam Islam pun, Nabi adalah ahli politik. Nabi adalah penguasa, Nabi adalah pemimpin. Tetapi cuba lihat dalam ayat Quran, Allah sebut perwatakan Nabi. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min haulik. Kerana rahmat Allah lah maka kamu berlemah lembut dengan mereka. Kalau kamu bersifat keras, lagi kasar, nescaya mereka akan meninggalkan kamu. Maknanya, sebagai ahli politik, Nabi juga sebagai pendakwah. Nabi, bila saya kata sebagai ahli politik, beliau merupakan pemimpin. Pemimpin melibatkan soal menguruskan hal ehwal pemerintahan politik. Jadi pada masa yang sama, Nabi mempunyai ciri-ciri yang ada nilai keinsanan tadi. Keinsanan yang terbina dalam kerangka Islam itu sendiri. Kerana apa? Kerana nilai-nilai inilah yang menjadi tunggak kepada penyebar luas, melebar luasnya Islam itu kepada khalayak. Kerana seperti mana saya sebutkan, dalam sejarah Islam, orang masuk Islam bukan kerana kehebatan berpidato seseorang itu, tetapi kerana kepribadian yang ditonjolkan oleh masyarakat Islam itu sendiri. Tamadun Andalusia umpamanya, hampir 800 tahun. Kalau kita baca sejarah Andalusia di Eropah, orang Eropah berbondong-bondong masuk Islam kerana akhlak orang Islam. Bukannya kerana kepetahan bercakap, kehebatan berpolitik dan sebagainya. Sebab itu inilah perkara-perkara yang kita perlu adun, yang kita perlu canaikan dalam dunia politik hari ini, terutamanya manusia-manusia yang terlibat dalam perpolitikan ini. Akhirnya biar mereka ini mempunyai nilai keislaman yang sejati. Jadi dalam butir bicara yang terakhir ini, ya Doktor, kita melihat banyak isu. Yang paling diberikan fokus sekarang adalah isu hudud yang mungkin akan ada satu lapangan untuk kita bicarakan. Namun saya tertarik, saya nak tinggalkan impak kepada penonton pada malam ini di mana Ahmad Syukur, beliau memberikan satu gambaran di sini ya dalam perihal bulan dakwah, tahun dakwah yang dibawakan oleh pihak Yadim. Tapi perjudian katanya masih lagi berlaku. Ya, rakyat terus membantah tentang GST, walhal ia membawa kebaikan dan mereka seolah memberikan satu protes kepada pihak kerajaan, walhal kerajaanlah yang memberikan kemakmuran kepada negara. Bagaimana Doktor melihat ya tentang perjudian yang masih berlaku, pembantahan, malah itulah imej rakyat Islam, khususnya umat Islam yang berada di jalanan? Ya, pertamanya Saimi, kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Nilai-nilai dunia itu sendiri pun tidak sempurna. Manusia itu pun tidak sempurna. Manusia itu pun akan melakukan kesilapan. Jadi dalam suasana dunia yang tidak sempurna ini, kita akan berusaha. Sebab itulah dakwah ini akan sentiasa segar sampai hari kiamat. Kerana keperluan untuk kita menyemarakkan kesedaran orang untuk meninggalkan perkara-perkara yang batil. Tetapi pada masa yang sama, kita tidak boleh berputus asa dalam dakwah ini. Kita tidak boleh berputus asa dalam usaha perjuangan kita menyemarakkan dan memartabatkan Islam. Kalaupun ada masalah itu kita harus tangani. Kerana itulah, sebab itu kadang-kadang kita bersifat gopoh dalam perjuangan ini. Bersifat untuk nak sesuatu itu sekelip mata. Kita nak seolah-olah negara kita ini berubah dalam tempoh kita hidup ini. Walhal, ayat yang saya bacakan tadi, 3 prinsip dakwah, di penghujungnya yang saya katakan, Allah sebutkan, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah, kita seru dengan cara yang hikmah. Yang kedua dengan pengajaran yang terbaik, dengan cara berbicara dengan baik. Ditutup ayat itu, Allah sebutkan, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lam bil muhtadin. Lepas kita berusaha sedaya upaya, akhirnya
hanya Allah saja yang tahu sama ada orang yang kita dakwah itu mendapat hidayah ataupun sesat daripadanya. Maknanya natijah akhirnya bukan kita yang akan bertanggungjawab. Kerana kita tidak akan dipersoalkan oleh Allah apa natijah yang kita lakukan, tetapi Allah akan melihat apa yang kita lakukan. Itu yang paling penting. Terima kasih Doktor kerana bersama dialog pada malam ini. InsyaAllah isu hudud saya nantikan untuk bersama dengan Doktor. InsyaAllah. Ya. Jadi kita sama-sama nantikan saudara untuk kami bawakan isu yang sedang menjadi cakap-cakap ketika ini, iaitu isu hudud. InsyaAllah. Jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.